Dah boleh mula ke? Mulalah. Okay. Boleh lalu. Kita sudah sedia ke? Ha? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kenalkan, nama saya macam biasalah, Safidah binti Muhammad. Saya diamanahkan oleh Go Diamond Haslina untuk jadi MC pada malam ini, MC bidang terjun. Okay, sebelum kita mulakan Zoom meeting kita pada hari ni, meeting yang ke-26. Okay, sebelum tu kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Ada beg satu lagi tak apa. Okay, kita mulakan sesi kita pada malam ini. Kita bermula dengan speaker kita yang pertama. Tajuk speaker hari ini adalah pasal minuman kopi dan teh. Okay, sekarang saya persilakan Senior Vice Manager Noraini Ruti. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak suara? Okay. Ya. Okey, saya cuba. Okey, malam ni kena turn. Sekejap saya share dulu. Dapat tak? Nampak tak? Ada. Ada. Kalau saya buka besar, nampak tak? Nampak? Okey. Tajuk Rambut saya. cantik petal kopi. Okey. Malam ni saya diberi tanggungjawab untuk bercerita, berkongsi tentang kopi. Okey. Kopi dan teh. Saya rasa semua orang dah cuba, dah rasa, kan? Dah menikmati. Jadi malam ni kita just go through sebab ini adalah meeting kita yang ke-25. Betul tak? Betul tak? 26. 26. 26, sorry 26. Oh, last week saya tak masuk. So, okay, sebelum saya teruskan, mungkin ada yang baru, mungkin yang dah lama tapi sebab PKP lama tak jumpa, mungkin ada yang tak kenal. So, nama saya Noraini binti Rusdi. Okay, saya dah berkecimpung dalam perniagaan Shuanghu ni. Dah mengenali Shuanghu dah lama. Since 1995, saya from June. So, serius mengenal perniagaan Shuanghu 2013. Okay. Okey, tajuk saya jawab untuk kopi dan teh. Okey, dunia kopi. Tajuk tu tepat kan? Okey, sebelum kita mulakan. Nanti dah kita tolong dia ya. Ya, ni tak ada suara. Okey, alright. Okey, sebelum kita mulakan berbicara tentang kopi ni, kita tengok dulu secara keseluruhannya. Okey, ini data yang lama sebenarnya. Sebab cari yang baru tak jumpa, so saya letak juga. Okey, jualan kopi dunia tahun 2018. Kalau kita tengok sangat tinggi. US dollar 265 bilion. So nak tahu bilion tu banyak mana, letak kosong sendirilah ya. Lepas tu Malaysia saja 283.98 milion, Singapura Akila tolonglah. 8 milion dan Indonesia adalah 1304.03 milion US dollar untuk kopi sahaja. So actually sangat besar ya. Perniagaan kopi itu.
Kenapa slide saya tak bergerak? Okey, yang kedua. Okey, sebenarnya kenapa kopi? Sebenarnya setiap hari ramai yang minum kopi. Setiap hari kita minum kopi melebihi 200 million gelas. Setiap hari. Kalau di US sahaja lebih kurang minimum 3.5 bilion gelas kopi setiap hari. Dan paling banyak kedai kopi, memang kedai kopi lah yang paling banyak sekali kat dunia. So banyak kan, ni sahaja saya ambil contoh-contoh lah sebab ini yang famous kat luar. Okay. Okay. Jadi boleh ke perniagaan yang tadi ni, yang ada banyak-banyak dekat luar ni, boleh ke kita jadikan, contoh jadikan perniagaan kita sendiri. Contoh untuk franchise. Starbucks dia tak buat franchise. McDonald's pun kalau tengok franchise dia sangat mahal. Paris juga sangat mahal. Mampu ke kita nak buat perniagaan ini? Even kita dah tahu pasaran kopi itu sangat luas, tapi boleh ke kita nak buat perniagaan ini? Okay. So apa yang saya nak share hari ini, kopi juga, tapi kita boleh, we can be our own CEO. Tajuk dia ini, slide gambar ni dekat apa tu? Strongworld FB. So, be your own CEO. Maksudnya dengan perniagaan kopi ini, kita boleh jadi CEO sendiri. Okay. Iaitu Strongworld CEO kopi dengan hanya RM15 sahaja, kita dah boleh mulakan bisnes kopi. Kenapa CEO kopi ini sangat istimewa? Okey, sebab dia adalah kopi paling sedap dan terbaik kat dunia. Kopi plus gizi, of course. So, sebelum kita cerita pasal kopi dengan lebih lanjut, kita tahu dulu sejarah kopi ni. Sebenarnya kopi ni berasal daripada daerah Kafah yang terletak di Ethiopia, Afrika. So, sebenarnya pada abad ke-17 lagi, kopi ni dah sangat popular. Dan di seluruh dunia ni kita gelarkan dia sebagai Kafah. Pada abad ke-18 barulah nama dia ditukar kepada kopi secara sah. Lepas tu orang Arab sebenarnya dah awal lagi dah tanam kopi, dah minum kopi. Okey, berasal daripada perkataan Arab qahwah yang bermaksud minuman tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya kalau saya ada terbaca satu artikel pada zaman dahulu para sahabat minum kopi ni untuk memberi tenaga supaya dia orang ni boleh berjaga malam untuk beribadah, nak baca kitab, nak baca Quran kan. So, dia orang gunakan kopi ni sebagai salah satu minuman untuk bagi tenaga untuk dia orang beribadah. So, sangat bagus kopi ni. Okey, sebelum saya pergi lanjut lagi, sinonim dengan kopi adalah kafein. Bila kita cerita kopi, pasti orang akan cakap, alah, tak naklah kopi sebab ada kafein. Tak naklah kopi sebab ada kafein. Betul tak? So, apa kafein tu? Kafein tu adalah, dia sangat baik kalau kita ambil dalam kuantiti yang sangat sederhana. Tak boleh lebih. Kalau lebih, mudarat. Okay, kalau kurang, tak jadi apa. So, dia kena sederhana je. So, sebatin aktif yang ada dalam, yang terkandung dalam kopi ni, dia juga, kafein adalah sejenis sebatin aktif yang terkandung dalam kopi yang merupakan ejen perangsang yang dapat menenangkan saraf penat. So, kafein sangat bagus untuk saraf. Okay. Kena minum kopi. Tapi, kena cari kafein yang semula jadi. Jangan tak nak kafein yang chemical base. Okay. Banyak kat luar sana kafein yang chemical base. So, kita nak yang semula jadi. So, tahu tak anda? Kafein ni merangsang saraf simpatetik. Lepas tu dia juga boleh mencerdaskan emosi kita dan pemikiran. Boleh menghilangkan rasa letih dan mengantuk, mempercepatkan peredaran darah, boleh memanaskan badan dan melancarkan kencing serta merangsang relaksasi cairan listrik. Sangat bagus kafein. Cuma kita selalu diomongkan dengan keburukan kafein. Jarang sekali dicerita dengan kebaikan kafein. Okay. Saraf kita ni sebenarnya kalau kita nak tahu sangat mudah shutdown, sangat mudah di-off-kan. Okay. Banyak sebab saraf kita ni boleh di-off-kan. Contoh kalau kita
suka ambil ubat tahan sakit, okay. Any ubat yang tahan sakit, ataupun daripada panas kita terus masuk ke aircon. Okay, kita mandi dari masuk di bilik air, buka pilih tu terus ke kepala pun saraf kita boleh shutdown. Hanya kafein yang semula jadi sahaja boleh onkan balik saraf-saraf. Penting saraf untuk sentiasa online. Okay? Kita cerita lain kali kenapa pentingnya saraf kita ni online. Ataupun boleh PM lah, boleh cari kawan-kawan yang lebih lama. Okay, sebenarnya banyak kajian tentang kafein ni. Okay, contoh salah satunya daripada Universiti Sao Paulo, Brazil pada tahun 2008. Diorang mendapati kafein mampu mengurangkan sel selulit sehingga 17%. Manakala kalau di Universiti Persekutuan Berjenera pula mendapati kafein dapat mengurangkan selulit pada pinggul sehingga 30%. So sangat bagus kafein ni, jangan takut. So kenapa kopi CEO ni sangat bagus? So bahan utama dia of course lah you can guna lemak. Yang kedua lemak kelapa asli yang mana menggunakan teknologi dari Netherlands. Maksud lepas tu satu lagi menggunakan biji kopi tulen Arabica. So kalau kita tengok dalam CEO cafe kita ni hanya ada 3 bahan ni untuk yang 3 in 1. Kalau 4 in 1 dia akan tambah lagi 1 gula tebu. Okey. Gula perang tebu lah, okey. Okey, mungkin Ganoderma ni secara saintifiknya memang terbukti dah lebih 30 tahun ya kalau dengan syarikat Shuangho dia dapat melaraskan sistem imuniti dan memperbaiki sistem peredaran darah. Dengan Shuangho saja 30 tahun. Actually kalau kita tengok dengan kitab-kitab Cina yang lama, Shenong Beizhaojing, Beizhao Gambun, lebih 2000 tahun yang lalu di mana perubatan Cina ini mengiktiraf cendawan ataupun Ganoderma ni. So kenapa Shuangho memilih lemak kelapa? Sebab lemak kelapa ni sangat bagus. Santan, apa saja daripada kelapa ni, santan tu memang sangat bagus. So banyak kajian-kajian yang menceritakan lemak kelapa ataupun santan ni boleh membantu menyihatkan jantung. Okay, sangat banyak. Boleh search. Dan minyak kelapa juga adalah minyak antara minyak yang terbaik di dunia. Di mana kalau ikut kajian, okey, contoh kita pakai minyak selain daripada minyak kelapa, contoh minyak sawit lah minyak sawit kalau kita masak melebihi suhu didih, dia punya enzim dan molekul dalam dia tu akan berubah. Kalau minyak kelapa, kita masaklah suhu macam mana pun, dia sejuk ke, dia panas ke, dia punya molekul dalam dia tetap sama, tak berubah langsung. Jadi itu yang memang sangat-sangat bagus. Okay? Dan biji, kenapa pula kita pilih biji kopi tulen Arabica? Sebab dalam sebab dalam pasaran kopi ada 2 biji kopi yang sangat famous, iaitu Arabica dan Robusta. Okey, kenapa Arabica? Sebab Arabica ni antara biji kopi yang paling kurang kafein berbanding dengan Robusta. That's why Shuangho memilih Arabica yang berkualiti tinggi lah, grade A. So, yang mana dalam biji kopi itu sendiri mengandungi minyak kafein yang sangat bagus untuk hati. Okay, kita ada dengan kopi CEO ni kita ada 2 ingredient yang sangat bagus untuk hati, iaitu Ganoderma dan juga kopi itu sendiri. Okey, apa beza kopi biasa dengan kopi CEO? Okey, kalau kopi biasa ni dalam satu secik minuman tu, kopi semula jadi tu tidak melebihi 30% sahaja. Lepas tu dia digoreng dengan margarin. Lepas tu kalau dulu saya kat kampung kan, masa tok goreng kopi tu dia campur lah beras yang dah hangus. Lepas tu ada margarin, ada gula, macam-macam lah ada dalam tu untuk jadikan dia sedap. Lepas tu
dia juga ada orang kata apa, tambahan bahan kimia yang lain lah. Okey. Lepas tu bahan, dan dia juga menggunakan, kita panggil untuk ketahanan tu, dia juga menggunakan chemical. Okey. Lepas tu creamer dia, Allahu Akbar, sorry. Belajar dah, sorry. Okey, sekejap ya. Belajar dah slide saya ni. Macam mana nak undo? Caranya Kejap. buat macam tu ya. Okey. Belajar pula. Laju sangat. Okey. Okey. Creamer yang digunakan kalau kopi biasa ni, biasanya kita guna, kebanyakannya lah dia menggunakan creamer daripada haiwan. Okey, yang mana ada trans asid lemak yang boleh menyuntikkan salur darah. Dan ada juga creamer yang buat daripada Dia nak apa? Lepas tu kalau dalam kopi 3-in-1 yang lain tu, biasanya dia ada pemanis tambahan, sama ada gula putih ataupun dia pakai aspartik. Ada satu lagi apa tu, gula ni kalau orang kampung panggil ibu gula, aspartik ni. Okey, dan dia juga ada digunakan dalam kopi yang lain lah kebiasaannya. Dan tambahan istimewa yang lain, kebaikan yang lain, mungkin ada, mungkin tak ada. Macam tu. Tapi kalau lah kata dengan kopi CEO ni, kita memang gunakan 100% biji kopi bergrade tinggi dan tuding. Kita panggang ya, tak pakai minyak. Lepas tu memang tak ada bahan tambahan yang lain. Dan istimewanya lagi, creamer kita ni memang 100% daripada 100% daripada minyak kelapa. Dan kita pakai gula tebu, dan juga yang paling istimewa dalam tu kita ada Lindsay Yunqian. Di mana setiap bungkus kopi CEO tu tidak ada lebih kurang 100 mg Yunqian Lindsay. Okay, saya pergi secara laju juga. Okey, lain-lain keistimewaan kopi CEO ni apa dia? Okey, dia dapat mencegah Alzheimer, dapat mencegah kanser pada peringkat awal lah. Macam mana dia mencegah tu? Sebab bila kita ambil kopi yang semula jadi, segala saraf-saraf kita ni akan online. Bila saraf kita online, apa sahaja benda-benda asing yang berlaku dalam badan kita ni, badan kita akan cepat alert. So bila badan kita cepat alert, so kita dapat ketahui dengan lebih cepat. Okey, dan satu lagi, sel kanser ni dia boleh hidup bila area itu tak ada kurang oksigen. So Lindsay yang ada dalam kopi kita ni membantu juga untuk melancarkan, maksudnya kandungan oksigen lah. Dan jaga membantu untuk sakit jantung, darah tinggi, kecemasan, kolesterol, badan kita lebih bertenaga. Okey, sangat bagus untuk orang yang ada masalah migraine, sakit kepala, untuk memori. Okey, dia juga antioksidan dan bagus untuk penghadaman, dan paling bagus sekali untuk hati kita pun sangat-sangat bagus kerana ada vitamin C. Okey, kenapa kita pilih okay, sebab dia adalah produk minuman harian dan sangat orang guna. Permintaan untuk kopi pun sangat tinggi. Plan bisnes yang kita ada untuk kopi sangat mampu milik, hanya RM16 sahaja. Berbanding tadi kita nak buka kedai kopi tu, berapa kos dia? Kalau cikai-cikai kopi tepi jalan tu kurang-kurangnya RM1,000-2,000 mesti kena ada. Okey? Tapi kalau dengan plan kopi CEO ni hanya RM16 je. Lepas tu berpotensi menjadi pendapatan yang pasif, dan misi dia sangat jujur ya. Membantu orang ramai untuk lebih sihat. Okay, konsep bisnes yang mudah, dengan hanya menukar perbelanjaan untuk menjadi pendapatan. Bermulalah dengan bertukar amalan minuman kopi daripada kopi biasa kepada kopi. Ya Allah.
So Okey. stupid. Satu-satu plan kopi. Ini saya masuk secara laju je ya. Okey. Okey, apa dia plan kopi satu-satu ni? Satu bulan, satu orang, satu Adik kotak. masa tolong Kak Atin. Pandai anak ibu. Dia nak buatkan ibu punya ni pula. Apa? Unboxing dengan kopi punya tu. Okey, siapa tu? Barulah kondifer ni ibu nak tu. Siapa tu? Okey. Siapa ya? Admin tolong mute semua, tolong mute semua. Okey, satu plan kopi. Bermaksud satu bulan, satu orang, satu kotak, 1 tahun kemudian ya, kalau kita betul-betul menjalankannya, kita akan ada pendapatan 12,280 setiap bulan. Best kan? Okey. Apa kelebihan plan kopi satu-satu berbanding bisnes M&M lain kat luar? Pertama, tak ada package. Yang kedua, tidak perlu maintain. Yang ketiga, tak perlu berjual. Kita tak payah jual pun. Kita hanya membina rangkaian pengamal kopi je. Kita hanya share je. Okey, dia beli minum untuk diri dia dan keluarga dia. Kita tak ada konsep kita pergi jual. Okey, nak pergi ke tidak apa. Biasanya kalau yang kita share, nak mencuba, kita akan cadangkan dia untuk menjadi member. Okey, apakah kunci kejayaan plan satu-satu? Kunci kejayaan plan satu-satu ni adalah duplikasi. Duplikasi tu apa? Tiru. Tiru betul-betul. Tiru dari A to Z. Jangan tinggal satu pun. Tirulah. Sebab dulu masa sekolah, nak tiru cikgu tak bagi kan. Sekarang ni, kita bagi tiru. Tiru 100% orang yang dah berjaya A to Z. Jangan tinggal satu pun. Dan dia juga adalah plan yang sangat ringkas dan mudah. Okey. Yang pertama, macam mana nak jalankan plan satu-satu ni? Mute. Oh, dengar. Minta perhatian semua, tolong tutup. Ada gangguan banyak sangat ni. Okay, terima kasih. Okay, saya teruskan ya MC. Okey, yang pertama, untuk jalankan perniagaan, untuk menjalankan plan satu-satu ni, yang pertama senang je. Jadikan Coffee CO ni minuman harian kita. Hari-hari minum. Hari-hari minum. Okey, jangan skip. So minimal kita gunakan 1 kotak sebulan. Boleh kan? Sangat minimal. Yang kedua, kongsi kebaikan Coffee CEO ni kepada kawan, kepada keluarga dan kawan-kawan. Kongsi je. Okey, contoh kawan kata aku sakit kepala lah. So share dengan dia. Aku sejak aku amalkan Coffee CEO ni, alhamdulillah aku dah tak mati. Share macam tu je. So tak payahlah nak paksa-paksa dia kata kau kena beli, kau kena, tak payah. Share je. Kalau dia nak, dia akan dia akan terima, dia akan setuju dengan apa yang kita jalankan. Kalau tak, mungkin bukan rezeki dia. And then saja minimal 1 orang 1 bulan. Ini pun saya rasa taklah susah kan. Semua orang boleh buat. Malah ada yang boleh buat lebih daripada ini. Yang ketiga, ulang saja proses 1 dan 2. Okay, ulang je. Yang pertama tadi dengan yang kedua tu untuk 12 bulan. Buat sungguh-sungguh. Buat betul-betul. Okay. Kalau semua orang lakukan yang sama, minum 1 kotak Coffee CEO 1 bulan dan taja 1 orang 1 bulan, dan kita duplikasikan semua ni selama 12 bulan, insya-Allah akhirnya kita akan dapat 12,280 sebulan. Kalaulah tak dapat 12,280 sebulan dalam masa setahun, boleh dapat orang kata apa? Suku pun dah banyak. Bukan setengah, suku pun dah banyak. Dah boleh makan free coffee. So, bila kita dah mula berkongsi selama 12 bulan tu, kita dah mula menjana pendapatan pasif ya, RM 2,280 bulan dan terus meningkat selepas 20 bulan. Nak tak semua? Semua orang nak tak pendapatan ni? Pasti semua orang nak kan, saya pun nak. Okey, ini adalah kiraan plan ya untuk 111. So kalau kita tengok daripada bulan pertama sampai bulan ke-13, kalau kita betul-betul ikut plan ni, orang kata apa,
Jangan skip walaupun 1 point. InsyaAllah bulan ke-13 kita akan dapat 12,280 ni. 12,280 42 sen. Tak kurang sikit pun kalau betul-betul kita follow. Sebab kita dah ramai pengedar yang proven. This is a proven, kita panggil kiraan yang sangat-sangat terbukti. Boleh. Okay. So hanya yang nak menjadi penggerak kita tu diri kita sendiri. Syarikat dah ada, plan dah ada, R&D dah ada, everything is tersedia untuk kita. Sekarang ni diri kita sahaja. Nak ke tak nak? Tanya diri sendiri. Lepas tu syarikat nak membantu kita lagi dengan dia adakan ARO, di mana ARO ni penghantaran kepada kawan kita adalah percuma setiap bulan. Maksudnya kawan mana yang menjadi member tu, kalau dia sign ARO dengan 2 kotak kopi sebulan, setiap bulan, okey, Syuangho akan hantar kat dia. Dan penghantaran tu percuma. Kalau 2 kotak. Biasanya kalau kita nak percuma dengan Syuangho, kena RM500 belian baru dapat 1 percuma. Tapi dengan ARO ni untuk kopi sahaja, 2 kotak aja pun dah dapat percuma dah sebulan. Maksudnya kita dah save jimat RM10. Kalau kita hantar pakai JNT pun ada tempat RM12, ada tempat RM10 kan. Jadi guna ARO ni sebaik mungkin untuk menjalankan perniagaan Syuangho. So bila kawan kita dah jadi ahli, dia sign up ARO, secara tak langsung dia boleh enjoy kopi yang paling sedap ni selama 12 bulan. Tak putus. Jadi kalaulah kata kita ada 100 orang yang sign ARO, 2 kotak kopi sebulan, cuba kira. Kan, 100. Kalaulah kata betul-betul kita ikut plan kopi 111 ni, selama 12 bulan kita ada 8,000 lebih kawan-kawan bersama-sama dengan kita. So, daripada 8,000 lebih tu bayangkan 2 kotak sahaja sebulan. Sangat berbaloi. Saya selalu bayangkan macam ni. Ini saya lah ini saya. Saya selalu aim, saya tak aim for setahun. Pada saya, menjalankannya dengan lebih slow and steady lah. Tak adalah slow sangat, tak adalah laju sangat. Tapi bergerak. So saya fikir macam ni. Kalau kita bekerja, 10 tahun bekerja, tak kisahlah you kerja apa, you kerja dengan government ke, you kerja dengan swasta ke, 10 tahun you bekerja, agak-agak kenaikan kita boleh tak sampai 12,000 kalau 10 tahun kita bekerja. Sepanjang yang saya lihat lah, okey, sepanjang yang saya tengok, ada yang bekerja dah lebih 10 tahun tapi belum pun mencapai 5,000. Ada yang capai 5,000, ada yang tak capai 5,000. Ini bekerja dengan government ataupun dengan swasta. Tapi kalau dengan plan kopi ni, seslow mana pun kita buat. That's why Syuangho kata 1 kotak 1 bulan. Paling-paling cikai you nak buat bisnes, takkan sekotak kopi you tak boleh jual sebulan. Kalau 1 kotak kopi you tak boleh nak keluarkan, you tak boleh nak ceritakan dengan orang, maksudnya kata apa, macam mana nak berniaga kan. So nak berniaga mesti sekurang-kurangnya berusaha lah untuk 1 kotak kopi sebulan kita perkenalkan, dan 1 kotak lagi kita minum. Okay? Kalau kita buat ini walaupun seslow mana pun kita, selagi kita berada di kereta api Syuangho, selepas 10 tahun pun kita membina network, bayangkan selepas 10 tahun kita ada 2,000 orang yang hanya minum 2 kotak kopi sebulan. 2,000 kali 52 point, berapa 10,000 PV kita ada, kali dengan 28%. Kan? Saya selalu bayangkan, tua-tua kita hantar kopi je. 2 kotak itu kalau orang yang tak sign ARO. Kalau sign ARO tak payah hantar apa. Cukup bulan je
10 hari bulan tengok je account. Okay. Lebih daripada 5,000 sebulan. So disebabkan itu, jangan stop. Apa saja halangan, apa saja rintangan, jangan stop daripada menjalankan perniagaan syuaha. Okey, keistimewaan lain plan kopi ni, satu, sangat mudah nak belajar. Banyak tempat untuk belajar. Kita nak dengan tak nak je. Okey, sangat mudah diterima, mudah dikongsikan dan mudah dilakukan. Sebenarnya memang nak kata mudah tu tak mudah, nak kata susah pun tak susah. Sebab perkongsian itu kita memang selalu kita buat. Contoh saya bagi macam mana. Kita contohlah kita makan di satu kedai makan. Memang sedap lah. Okay. Lepas tu kawan kita ni tanya kita, aku nak makan apa? Hari ni tak tahu nak makan apa. Apa kita buat? Biasa kita akan kata, kemarin aku dah makan kat satu kedai ni, sedap. Memang best lah, harga pun murah, layanan pun bagus, kan? Makanan dia pun best, servis pun cepat. Secara tak langsung kita berkongsi dengan dia. Kita dah kongsi dah. Orang kata apa? Tapi perkongsian kita tu macam kata apa? Tak memberi orang kata apa? Benefit kepada kita. Sebab kita tak dapat apa-apa pun daripada perkongsian tu. Kalau kita pergi pula makan kat kedai dia pun, walaupun dengan perkongsian kita tadi ni ada 2-30 orang pergi makan di kedai dia sebab kita berkongsi, tapi dia tak bagi pun kat kita even orang kata apa? Diskaun RM10 ke, sebab dia tak tahu pun kita buat benda tu. Jadi sama juga dengan kopi CEO ni. Okey. Kita kongsi je. Ada kawan kata, aku ni sakit kepala lah. Okey. Cerita kopi. Aku ni sembelit lah. Cerita kopi. Kan? Biarlah orang nak kata asyik-asyik kopi dia. Asyik-asyik kopi dia. Kan? Biarlah orang nak kata. Kita share je. Nak, tak nak pun nak buat macam mana kan? Okey. Yang penting, orang tahu kita jual apa. Okey. Tiada pelaburan, tiada risiko dan tiada syarat. Maksudnya tak adalah pelaburan yang sangat besar ya. Contoh kalau tak ada modal macam saya dulu mula-mula start perniagaan syuaha ni, memang saya tak ada modal. Saya tak ada nak beli sekotak kopi pun saya memang susahlah untuk nak buat stok. So apa saya buat? Ada je orang order. Okay, saya akan ambil duit daripada dia, saya akan terus pergi rumah Kak Ina. So saya akan ambil sekotak, saya bawa balik. Esok 2-3 hari orang nak pula, pergi pula. Ulang macam tu lah. Okay, sebab tak ada modal. Tapi usaha tu kena buat. And then lama-kelamaan alhamdulillah, bila dah lama kita sendiri dah boleh nak berniaga katakan, mestilah kena ada sedikit, pengorbanan ada sedikit modal untuk stok lah. Tak ada risiko. Setiap apa yang kita beli, mesti akan habis. Okay, mesti akan habis dan repeat order dia sangat tinggi. Dan tak ada syarat pun. Kalau you nak buat stok, you buatlah. You tak nak buat pun tak apa. Tak ada syarat. Syuaha tak letakkan syarat. Okay, nak jalan pekan perniagaan syuaha ni, kena beli 10,000. Kena beli 5,000. Tak ada. Syuaha tak letak syarat tu. Okay, itu atas diri sendirilah. Okay. Bila you sign up, ya ahli, this is your own business. You are the CEO of your company. Maksudnya, bila you sign up ahli, you dah buka satu company dan you adalah CEO kepada company tu. Yang dibuat. Jadi terpulanglah pada you macam mana you nak jalankan, macam mana you nak buat. Okay, you plan. Okay, daripada hasil perkongsian bisnes yang kita buat ni akan ada 4 kemungkinan hasil yang akan kita dapat daripada plan kopi CEO ni. Okey, ada kalanya bila kita share, kawan kita akan kata, aku tak minum kopi lah, aku tak nak jadi ahli lah, aku bisnes pun tak nak. Ada satu golongan yang macam ni. Dan ada yang golongan, aku nak minum kopi tapi aku tak nak jadi ahli, aku tak nak buat bisnes. Tak apa, kita layankan je. Lepas tu ada juga, aku nak kopi, aku nak jadi ahli tapi tak nak buat bisnes. Ini pun tak apa. Kita layankan je. Dan ada golongan yang keempat ni, sangat bersetuju dengan kita di mana dia nak minum kopi, dia nak jadi ahli, dia nak buat bisnes. Okay. So yang ni pun tak apa, yang ni pun tak apa.
Yang ni pun tak apa. Even grup yang pertama yang semua tak nak ni pun tak apa. Kita layan je. Kita jumpa dia, jangan tak tegur pula. Tegur dia, insyaAllah. Kalau dia tahu kita jual kopi, 4-5 tahun lagi dia pasti akan cakap kita balik. Okay? So dalam plan kopi 101 ni, yang terakhir inilah orang yang masuk dalam kiraan projek kopi 111. Kenapa? Sebab dia nak semua. Okay. Yang lain tu bukan tak nak, cuma mungkin dia tak faham. So tugas kita juga untuk fahamkan kawan-kawan kita yang di luar sana yang tak faham. Okay, dah habis cerita kopi. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ataupun saya teruskan je ya. Kepada teh pula. So malam ni tajuk saya kopi dengan teh. So cerita teh pula. Okay, teh lucun pun saya rasa semua orang dah minum. Nak time-time sekarang kan, pastikan meja semua rumah ada teh lucun. Pastikan ada sekurang-kurangnya ya. Okey, apa kandungan teh lucun? Teh lucun ni pun ada lingzi juga dalam dia. Di mana lingzi yang ada, lingzi dalam dia ada lingzi Yunken ya. Sekarang dah upgrade. Kalau dulu Jiahe, sekarang kita dah pakai Yunken lingzi ya untuk teh. Sebab tu kalau minum teh saja pun dia punya kesan dia sangat-sangat hebat. Di mana lingzi ni herba yang bersifat adaptogen, seimbangkan segala sistem dalam badan sehingga capai kesihatan optimum, dan ia juga satu antioksidan, lambatkan penuaan. Boleh ni amalkan ni, siapa yang nak muda selalu amalkan ni ya. Lepas tu Genastema pentaphyllum. Genastema pentaphyllum ni digelar poor man ginseng. Okey. Kerana dia boleh mencegah kanser, elok untuk high cholesterol. Okey. Sorry, dia digelar poor man ginseng kerana ia mengandungi saponin ya, yang juga terdapat dalam super herb tadi. Boleh mencegah kanser, sangat elok untuk high cholesterol dan diabetik, untuk tulang. Okay, saponin ini juga membendung sel-sel kanser dari merebak. See? So sangat bagus. Dia lebih kurang lingzi juga. Dia punya fungsi dia. Okey, di mana kalau lingzi pun boleh membendung, boleh mencegah kanser. Saponin yang dalam Genastema pentaphyllum ni pun boleh juga untuk membendung sel-sel kanser daripada merebak. Dan dia juga adalah adaptogen. Dapat seimbangkan badan, laraskan gula, bacaan tekanan darah. Untuk hormon pun sangat bagus, untuk kolesterol pun sangat-sangat bagus. Untuk protein dalam kidney dan juga untuk macam tumor marker. Maksudnya kalau kita amalkan teh lucun ni, jika dalam badan kita ni ada tumor marker ni, maksudnya sel-sel tumor yang baru nak jadi, baru nak tumbuh. So kita akan dapat kesan awal sebelum ianya menjadi lebih serius. So kalau tengok kat tepi ni, ni adalah lingzi dan ini adalah daun Genastema pentaphyllum. Dia adalah jenis daun ya. Okey. Lain-lain herba yang ada dalam teh adalah semen cassia, juga dikenali sebagai Jumingzi. Nama dia pun dekat-dekat dengan lingzi juga ni. Okey. Sangat bagus untuk buah pinggang, hati dan mata. That's why lah kita dapat banyak testimoni kepada yang amalkan teh lucun. Orang yang pakai spek power tinggi pun boleh reduce power dia. Sebab apa? Sebab kandungan semen cassia ni yang sangat bagus untuk mata. Dan ia juga boleh menjadi pelawas kencing dan penawar untuk sembelih. So kalau tengok kat sini, semen cassia ni kalau tengok zoom dia betul-betul nampak sekali-sekali tu macam biji asam. Tapi bukan ya. Bukan biji asam. Okey, olong teh. Olong teh pun adalah orang kata bahan untuk anti kanser juga. Okey, kalau tengok kat sini, ini daun yang dah kering. Okey, berkesan untuk menenangkan minda, redakan stres, hilangkan rasa lengan-lengan badan. Elok juga untuk diabetik, darah tinggi dan kolesterol. Ini yang
Fungsi-fungsi dia adalah, ini adalah fungsi oolong teh itu sendiri yang ada dalam teh lucun tu. Yang menyebabkan teh lucun tu menjadi sangat best dan bagus. Okey. Dia juga adalah antioksidan, juga berfungsi untuk menangkis radikal bebas. So sekarang ni hidup kita ni banyak sangat radikal bebas. So insya-Allah ya, dengan izin Allah kita amalkan teh lucun ni dapat menangkis radikal bebas yang ada. Okey, seperti asap dan pegawai MSG dan agen-agen lain yang mempercepatkan penuaan. So ini adalah 4 bahan yang ada dalam teh lucun. Jadi sangat bagus untuk kita amalkan. Okey. So ini ada beberapa testimoni testimoni daripada Puan Rosita. Pada satu ketika dulu dia share di meeting di Syuahu office lah di mana dia Puan Rosita ni dia merebus 4 uncang teh lucun untuk diminum sekeluarga. Maksudnya teh lucun ni kalau yang nak berjimat rebus je 4 uncang ni dalam 3 liter, 4 liter, 5 liter, okey, satu family boleh minum. Okey. Maksudnya sama-sama rasa dahsyat tu seorang sikit. Lepas tu anak lelaki yang berumur 9 tahun keluar batu karang. Okey. Lepas tu orang kata apa? Anak dia juga lagi dapat period yang keluar macam buang air besar. So ini antara testimoni lah ya. So kalau Puan Umur Nasibah pun ada pernah berkongsi kena bel palsi muka. Kalau bel palsi ni yang muka sengit sikit tu. Sikit je, dia tak stroke tapi dia sengit sikit je. Okey. Muka kalau kena air, bila kena air dah tak tahan sakit, so dia lepas dia amalkan teh ni, dia rasa kurang penat. Okey, dan terus boleh teh lagi. So ini pun antara testimoni Pak Umur Nasibah, nanti boleh baca lah ya. Saya share slide ni dalam group nanti boleh baca. So, teh juga boleh jadi baja untuk pokok. Best kan sebut-sebut teh tu jangan buang. Letak je kat pokok-pokok. Tengok subur semua pokok. Okey. Okey. So, tadi kita cerita plan kopi satu-satu. Dengan teh juga kita boleh buat plan yang sama sebenarnya. Okey. Jadi, saya combinekan sebabnya slide ni letak kat kopi tapi saya letak di akhir supaya duplikasi ni bukan hanya untuk kopi sahaja, duplikasi ni kita boleh buat juga untuk teh. So kunci untuk kejayaan kita untuk menambah momentum kita ni macam mana nak jalankan perniagaan ini lagi, duplikasi yang betul. Maksudnya belajar untuk mengajar. Sekarang ni kita belajar. Okey? Kita belajar. Yang saya cuba untuk mengajar lah. Maksudnya memberitahu, menyampaikan ilmu yang mana saya dah belajar, saya cuba sampaikan. So, setiap orang perlu belajar untuk mengajar kalau nak berjaya. Saya pun sebenarnya tak pandai juga. Tapi bila saya kena paksa, saya kena force, akhirnya saya buat juga walaupun dalam keadaan keterpaksaan, tapi sikit sebanyak ianya membantu saya untuk orang kata practice make perfect. Maksudnya kalau kita bila orang bagi task, kita kata tak nak lah, bagi orang lain lah, tak nak lah, tak payah buat lah. So sampai bila kita nak belajar? Okay, dalam platform Strongbow ni, apa yang kita cakap tu semua betul, tak salah. Okay. Kalaupun ada kesalahan, kita boleh betulkan. Okay. So, siapa yang nak berjaya, kena belajar untuk mengajar. Lepas tu membina rangkaian pengguna yang ramai. Maksudnya, walau macam mana sekalipun, kita kena ada satu rangkaian pengguna yang ramai kalau nak berjaya lah. Jangan beli PV. Maksudnya, oh bulan ni ada 3,000 lagi nak cukup PV. Kita pun beli banyak-banyak stok. Simpan. Jangan macam tu. Syuahu tak ajar macam tu. Okey. Lepas tu menjalankan bisnes secara beretika. Beretika tu maksudnya macam mana? Kita kena mendidik downline kita, downline kita semua supaya berniaga lah secara beretika. Maksudnya tak ada diskaun-diskaun, tak ada cross line selling. Maksudnya
kita jual murah. Kita beli 40 sebab kita nakkan kita nak PV dia, tak apalah, kita jual je lah 35 sebab bila kita kira balik boleh cover ni nanti hujung bulan. Tak nak macam tu. Okay, no cross line selling. Maksudnya kawan kita ni dah bercerita dah dekat CA, kita pun potong, pergi je jual kat dia. Pun kita tak nak macam tu. Okay, kita bantu dia untuk berjaya. Bukan kita kata apa, cross dia lah. Kita patutnya sales tu dia punya, tapi kita yang pergi ambil. So kita tak nak macam tu. Hadiri semua event. Kalau dulu kita ada OPP di syarikat sebulan 2 kali. So kalau dulu sebelum pandemik kita ada cafe party, party coffee. Kita ada training mingguan. Okay. So maksudnya kena hadiri semua meeting ni kalau kita nak berjaya. Itulah dikatakan duplikasi yang betul. Kena buat. Okay, kena apa? Sampaikan kepada downline kita ni, kena buat benda ni. Falsafah perniagaan Syuanghua tak susah pun. Ada meeting, share kan. Buat sharing, ada meeting, fahami marketing plan, sangat mudah. So kalau lah kata kita tak hadiri meeting, tak belajar, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak dapat ilmu? Nak dapat ilmu, kena belajar. Nak belajar, kena pergi kelas. So apa yang malam ni kita pergi kelas lah ni. So kita ada 42 orang yang hadir. Tahniah ya kepada yang hadir malam ni. Anda semua adalah bakal gold diamond dalam Syuanghua. So tahniah kepada yang hadir. So kita kena saling menghormati. Maksudnya kena dengan Syuanghua family ni kita kena saling menghormati. Bukan saja Syuanghua family. Orang kata apa, nak buat perniagaan Syuanghua ni kita kena jadi baik. Okay, kita kena berusaha untuk menjadi seorang yang sangat baik. Supaya orang kata apa, pembentukan peribadi kita seiring dengan perniagaan yang kita jalankan. So semua ilmu dah ada. Semua orang kata apa, tools dah ada. Apa yang penting untuk kita sekarang ni adalah tindakan. Selagi masuk kelas, setiap hari pergi kelas pun tak ada tindakan, tak akan ada kejayaan. Maksudnya pergi kelas hari-hari. Tapi ada orang cerita, aku semelit lah, nak buka mulut, suruh cuba kopi CEO pun tak boleh. Okey, tak ada tindakan. So nak berjaya, nak tahu setakat mana ilmu kita yang kita dah belajar ni, kena bertindak. Okay, kena buat satu tindakan. Okey, sebenarnya tindakan akan mendekatkan kita kepada impian kita. Kalaulah kata kita ni ada impian ya, dengan tindakan yang kita buat itu, kita dah boleh mula berimpian. Contoh, saya selalu kongsi juga, dulu saya ada impian. Tapi impian saya tu selalu saya fikir, macam mana saya nak capai impian saya? Macam mana saya nak buat? Saya selalu cemburu dengan kakak saya. Ini mungkin dia ada ni, dia dengar lah ni. Saya selalu cemburu dengan kakak saya sebab saya selalu tanya dia kalau dia perasan, Kak Ana selalu saving berapa sebulan? Saya selalu tanya, sebab apa? Saya cemburu. Biasanya boleh simpan banyak tu. Memang dia bagi tahu, dan bila saya balik rumah bawa kereta saya akan fikir, biasanya kalau aku boleh simpan banyak tu. Tak sebanyak dia pun 100 ke 200 sebulan pun cukup lah. Best kan? So impian saya masa tu nak saving lah. Okay. Tapi dengan tindakan, hasil tindakan yang saya buat, Alhamdulillah. Orang kata apa, sekarang ni dia lagi lebih lah saving. Sekarang ni dia lagi lebih saving, tapi saya dah berada di tangga yang dia share dengan saya dulu, berapa dia saving sebulan. So, okey lah kan? Sekurang-kurangnya impian kita tu, maksudnya kita boleh mula berimpian. Okay? Kita boleh mula bercita-cita apa kita nak, macam apa kita nak buat. Impian tak salah. So, tapi impian tanpa tindakan itu yang sia-sia sebenarnya.
Okey? Impian tak akan tercapai tanpa usaha. Usaha berangan untuk berjaya jika hidup penuh alasan. Maksudnya, okey, kalau dulu kalau dulu meeting Shuangho ni kena pergi Shuangho HQ, office. Setiap 2 bulan, setiap 2 kali sebulan. Okay, tak termasuklah meeting-meeting daripada leader-leader Go Diamond Hasrina punya meeting, Kak Liza punya meeting. So tak termasuk. So biasanya kalau dulu kita ajak kawan, jom pergi meeting. Naklah, aku tak boleh lah, aku hari ni ada family day. Aku hari ni ada party lah, birthday party anak buah. Aku hari ni ada kenduri kahwin. Aku hari ni. So alasan-alasan yang diberikan tu maksudnya akan menjauhkan kita dengan impian kita. Okay. Tapi kalaulah kata kita berusaha, kita tidak memberi alasan, kita berusaha untuk hadir, kita berusaha untuk orang kata apa, lakukan apa yang kita nak. So insya-Allah kita akan, kejayaan tu tak jauh dah. So saat gagal kamu hanya perlu mulakan lagi dengan cara yang lebih cerdas. Jadi kalaulah kata kita share contoh bagi orang yang baru, orang yang lama pun, kita buat sharing dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tak nak terima, kawan-kawan menolak, kawan-kawan tak nak dengar. Itu adalah gagal lah kita katakan. Tapi jangan sesekali rasa give up. Jangan sesekali rasa kecewa. Kecewa sat boleh. Tapi jangan lama lah. Okay. Apa yang kita kena buat? Mulakan lagi, perbaiki dan terus perbaiki apa kekurangan yang ada pada setiap perkongsian yang kita ada tu. Maksudnya kita kena lebih orang kata apa? Lebih cergas, lebih agresif. Agresif tu bukanlah sampai pi dekat dia, pegang collar baju dia. Hang kena beli, bukanlah gitu kan. So dengan lebih berhemah lah. So kena ada ilmu, maksudnya kalau gagal yang pertama bukan berarti kita akan gagal selama-lamanya. Okay. Sekali gagal, cari ilmu lagi. InsyaAllah. Kalau dulu perkongsian orang Myanmar dulu, saya suka sangat sebab dia kata untuk mencapai impian dia challenge diri dia untuk bercerita dengan 5 orang kawan yang baru setiap hari. Selagi tak jumpa 5, dia tak balik. So maknanya dia challenge diri dia untuk buat sesuatu yang berlainan daripada kebiasaan yang dia buat hari-hari. So cuba kita challenge benda yang sama. Setiap hari nak cerita dekat 5 orang baru yang belum tahu lagi ni, cerita je. Bukan kata nak jual, nak cerita je. Nak aku jual kopi. Macam tu je. Aku jual kopi. Boleh tak? Satu hari 5 orang yang baru. Cerita je macam tu. Aku jual kopi. Orang tanya kopi apa? Kopi best, kopi sedap. Maksudnya bagi him kita bercerita je sebab kita nak melatih mulut kita ini untuk lebih ringan berbicara. Kongsi je. Cuba untuk orang kata apa? Challenge diri. Okey. Dah nak sampai ke last slide saya. Saya suka sangat slide ni sebenarnya. Okey. Sebab ini menceritakan secara jelas tentang usaha kita. Okey. Kita jangan cepat give up. Kau tengok gambar yang atas ni, pada mulanya kita usaha, maksudnya kita cerita dengan orang. Okey. Tak cukup 10 orang lagi. Okey. Tiba-tiba orang yang ke-11 tu sepatutnya orang tu akan bersetuju dengan kita. Tapi kita rasa malas lah nak cerita. Mesti tak nak juga. Kita pun tak cerita dekat dia. Kan? So, cepat sangat give up. Kejayaan tu kita tak dapat lah. Sama juga dengan orang ni. Nampak tak? Dia korek. Sikit lagi, rasanya secangkui lagi. Dia akan dapat berlian yang diamond yang sangat banyak.
Tapi sebab dia give up, dia patah balik, so dia terlepaslah peluang tu. So sama yang kita berceritalah dengan 1,000 orang, berceritalah. Okey, pukullah gendang. Yang kita ada kopi CEO, kopi terbaik, kopi CEO, kopi yang sangat bagus untuk kesihatan. Pukullah gendang. Supaya orang tahu kita ada jual kopi. Orang nak beli tak beli, kita pulang. Okey? Tapi percayalah, satu hari orang yang kita bercerita tu akan datang balik kat kita dengan kalau sebelum ni kita cerita mungkin dia ambil sekotak je. Tapi disebabkan dia tolak dulu, okey, bila dia datang balik, dia tanya balik kita, bukan sekotak kopi tau. Dia akan boleh jadi 3 kotak Lingzi, 1 kotak Letterberry, 1 kotak teh, 1 kotak kopi. Tak percaya? Cuba buat. Pasti jadi macam tu. Okey. Boleh tanya Diamond, Go Diamond Haslina, jadi tak macam tu. Okay, cerita kawan tak nak, after 5 years, 10 years, orang tu mai balik, YK2 lah kan kalau Go Diamond kan. YK2, set Lingzi yang lain-lain tu pastilah kan. So, jangan give up ya, jangan give up untuk berkongsi. Okay, dalam perniagaan ni, kita jangan takut kalau orang tak beli apa yang kita jual. Jangan takut, jangan sedih kalau orang tak beli apa yang kita jual. Apa yang kita kena bimbangkan adalah orang tak tahu kita jual apa. Orang tak tahu kita buat bisnes apa. Okay? Itu yang kita kena bimbang. Jadi, start pada malam ni, pukullah gendang, okay, untuk bagi tahu dekat semua orang yang kita ada kopi CEO, kita ada teh lucu, kita ada Lingzi. Okay? Bagi tahu semua. InsyaAllah. Kejayaan milik anda. So, sampai situ saja perkongsian saya malam ni. Saya harap memberi sedikit info dan manfaat kepada kawan-kawan yang ada. So, segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. So, saya serahkan balik kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.